Assalamualaikum. Saya Khairul Arifin bin Khairuddin daripada kumpulan 4. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai rancangan perniagaan untuk perniagaan Man Burgers. Okey, untuk slide seterusnya, ini merupakan senarai ahli kumpulan untuk perniagaan Man Burgers. Ahli kumpulan untuk Man Burgers adalah 4 orang seperti yang dinyatakan dalam slide berikut. Okey, slide yang seterusnya adalah latar belakang pemilik perniagaan dan latar belakang rakan kongsi untuk perniagaan Man Burgers. Pemiliknya ialah Muhammad Aiman bin Abdul Samad. Beliau mempunyai diploma dalam Mechanical Engineering. Dia merupakan chef di dalam perniagaan ini, iaitu chef utama Man Burgers yang berumur 21 tahun. Okey, rakan kongsi yang pertama ialah Khairul Arifin bin Khairuddin, yang mempunyai kemahiran Ihsaniyah soft skill. Dia mempunyai kemahiran dalam penjadian makanan dan juga berumur 21 tahun. Rakan kongsi yang kedua ialah Muhammad Zulfikri bin Hamdan, juga mempunyai kemahiran dalam penjadian makanan dan juga berumur 21 tahun. Dan rakan kongsi yang terakhir ialah Muhammad Khairul Nizam bin Ahmad Ali. Dia mempunyai pengalaman dalam penghantaran makanan dan mempunyai umur 21 tahun. Okey, slide yang seterusnya ini merupakan slide yang menunjukkan beberapa tujuan perancangan perniagaan. Yang pertama ialah menunjukkan kekuatan perniagaan ketika memohon pinjaman dan meyakinkan pelabur. Ini kebiasaannya digunakan oleh perniagaan pemula yang ingin meminta pinjaman daripada syarikat-syarikat yang mengeluarkan pinjaman untuk perniagaan ini. Yang kedua ialah sebagai garis panduan untuk mulakan sebuah perniagaan. Ini kiranya dia punya langkah-langkah awal lah untuk start perniagaan tu, perancangan perniagaan ni. Yang ketiga ialah sebagai rancangan utama organisasi. Sebab dalam satu perniagaan tu, organisasi adalah amat penting untuk menentukan siapa pengurus, siapa pekerja dan sebagainya. Yang keempat ialah untuk memperbaiki kelemahan yang timbul berdasarkan prestasi sebenar berbanding perancangan induk. Yang kelima, meyakinkan pembekal terhadap kebolehan perniagaan. Yang ketujuh, memenuhi syarat khusus entrepreneurship, iaitu syarat yang ditetapkan oleh subjek entrepreneurship. Dan terakhir sekali ialah penyataan kepada pihak-pihak berkuasa tentang perniagaan yang dilakukan. Ini merupakan satu langkah berjaga-jagalah sekiranya apa-apa terjadi di masa akan datang. Okey, untuk slide seterusnya, ini merupakan misi dan objektif untuk perniagaan Man Burgers. Misi ialah matlamat ringkas untuk tujuan utama sesebuah organisasi ataupun perniagaan. So, misi kami ialah menjadi burger yang diingati oleh pembeli kami. Misi ini telah diolah dan dipersetujui oleh semua ahli kumpulan. Objektif ini merupakan satu langkah masa hadapan untuk dipegang oleh perniagaan ini. Yang pertama ialah memuaskan pelanggan kami. Yang kedua, menjaga hubungan dengan pelanggan kami. Yang ketiga, membuat pelanggan kami senang dengan makanan atau burgers yang kami sediakan. Dan yang terakhir sekali, memudahkan pelanggan membeli makanan dengan perkhidmatan penghantaran. Okey, slide yang seterusnya ialah carta organisasi perniagaan Man Burgers. Pengurus ialah saya sendiri, Khairul Arifin bin Khairuddin. Tukang masak utama ialah Muhammad Aiman bin Abdul Samad. Kerana Muhammad Aiman bin Abdul Samad ni telah mempunyai pengalaman memasak di sebuah restoran
yang sangat lama. Dan tukang masak yang kedua ialah Muhammad Khairul bin Ahmad Ali. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Muhammad Khairul Nizam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairul bin Ahmad Ali, nombor matrik 06 DKM 18F 2005. Tugas dan tanggungjawab. Tugas dan tanggungjawab pengurus ada 4, iaitu mengurus, memimpin, mengawal dan mengatur perniagaan supaya perniagaan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan teratur. Tugas dan tanggungjawab tukang masak pula ada 7, iaitu memimpin pasukan masakan. Kedua, mengembangkan menu dan makanan istimewa. Ketiga, membuat persediaan untuk kru dapur. Keempat, mengurus kos dan inventory dapur. Kelima, menjaga piawaian, penyimpanan, putaran, kualiti dan penampilan makanan. Keenam, memastikan kepatuhan terhadap kod dan peraturan kesihatan. Dan yang terakhir ialah menjadualkan kaki tangan dan jadual pembersihan dapur. Rancangan imbuhan, skema EPF pekerja untuk pengurus dan tukang masak. Kita ada gaji untuk pengurus 1,800 dan untuk tukang masak 1,200. Kita juga ada EPF sebanyak 10% dan SOKSO sebanyak 2%. Tambahan allowance untuk pengurus sebanyak RM80. Dan total kesemuanya sekali ialah RM4,784. Okay, untuk perbelanjaan pentadbiran, total semua sekali ialah RM6,219. Rancangan pemasaran ada 8. Yang pertama, profil pelanggan. Kedua, saiz pasaran. Ketiga, pesaing utama. Keempat, sasaran jualan bulanan. Kelima, waktu operasi. Keenam, strategi pemasaran. Ketujuh, perincian perbelanjaan pemasaran. Dan yang akhir sekali, penerangan produk atau perkhidmatan. Rancangan operasi. First kali, pengenalan. Kedua, kerja asas perniagaan berjaya. Dalam kerja asas perniagaan berjaya, kita ada visi, pelan dan pelan perniagaan. Dan yang ketiga, perancangan pengeluaran. Kat situ ada rancangan keselamatan makanan, pembangunan, yang akhir sekali HACCP dan FSMA. Okay, yang ketiga, pengeluaran. Kat pengeluaran ni kita ada pembungkusan makanan, jaminan kualiti dan kertas kerja. Okay, yang terakhir sekali ialah sumber tambahan. Okay, kat sini kita dapat lihat senarai bahan-bahan, kuantiti dan kos untuk sebulan perniagaan. Okay, contoh bahan yang kita ada seperti roti burger, sos cili, sos tomato, cheese, patty burger dan bahan-bahan basah yang lain seperti sayur-sayur lah. Okay, untuk sebulan perniagaan, anggaran kos yang kita dapati ialah sebanyak RM838 dan 75 sen. Senarai kedudukan dan operasi peribadi. Untuk pengurus, gaji dia sebanyak RM1,800, allowance RM80, EPF 10%, RM180, SOKSO 2%, RM36 dan total untuk pengurus ialah RM2,095. Tukang masak, gaji dia sebanyak RM1,200. Tiada allowance diberikan. EPF 10% sebanyak RM120. SOKSO 2% sebanyak RM24. Dan total untuk tukang masak ialah RM1,344. Dan total keseluruhan untuk pengurus dan tukang masak ialah RM3,439. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Hamdan. Nombor matrik 06 DKM 18F 2008. Di sini saya akan menyambungkan pertanyaan yang dibentang oleh kawan saya ataupun ahli pernah saya. Saya ingin mengutarakan senarai peralatan dapur, kuantiti dan kos untuk sebulan untuk perniagaan Man Burger. Peralatan dapur, kuantiti dan kos untuk sebulan, totalnya ialah RM364. Kami membeli seperti kuali burger, spatula, tapak telur, botol sos, dapur gas, penyuh tape dan apron. Kuantitinya kami
kami membuat perhitungan untuk sebulan. Seperti botol sos kami beli 3, apron yang akan rosak 1, kami beli 2, siap-siap. Seterusnya, ini adalah susun atur dapur dan lokasi perniagaan. Di belah kiri kita ataupun di belah kiri saya, ini seterusnya adalah susun atur dapur dan lokasi perniagaan. Di sebelah kiri ini ada susun dapur, susun atur dapur semasa kami memulakan perniagaan. Belah sinki, tempat masak sebelah sinki, dia sejuk belakang dia, tempat menyimpan barang. Okay. Dan sebelah kanan ialah lokasi perniagaan. Lokasi perniagaan ini ialah terletak di Taman Politeknik Port Dickson, dekatan dengan Politeknik Port Dickson. Ini terkesan yang strategik kerana banyak pelajar atau syarah yang tinggal situ. Seterusnya ialah kewangan atau statement kewangan Man Burger. Jualan yang kami dapat daripada 31 Januari 2001 hingga 31 Mei 2001 adalah RM60,000. Untung kasar RM56,000, 700. Setelah kami menolak APF gaji, biaya trade, biaya telefon, kos pengaturan dan lain-lain, kami mendapat RM25,536. Dan jumlah untung rugi sebelum cukai ya RM31,164. Ini ialah pro forma penyata kedudukan kewangan tahun 2021. Wang tangan RM50,000. Untuk nilai aset kita RM5,000, modal RM5,000. Dan keuntungan terkumpul pada 2001 itu RM31,164. Total pinjam pasukan pada itu ialah RM20,000. Dan total jumlah equity dan liability RM111,164. Dan sebelah kanan ini ialah operasi overhead, seperti bil yang kita tak nampak kan, seperti yang kita tak perasan. Bil air, bil elektrik dan bil telefon. Seperti bil air yang RM50, 100, bil elektrik dan telefon yang RM35. Ini ialah jangka masa proses perniagaan. Untuk jangka masa bagi mendaftar, bagi menubuhkan perniagaan ialah 17 bulan 10 hingga 24 bulan 10 pada 2020. Selepas kami mendaftar, kami akan membuat permohonan pinjaman daripada bank. Jangka masa pinjaman itu ialah 25 bulan 10 hingga 1 bulan 11 2020. Dalam 10 hingga hujung minggu akhir Oktober itu. Selepas berjaya membuat pinjaman, kami akan membelian aset tetap pada selepas 1 bulan 11, iaitu awal minggu pertama bulan November, iaitu 3 bulan 11 hingga 10 bulan 11 2020. Ini termasuk kami buat termasuk pembelian raw material. Selepas pembelian, kami akan mengiklankan jualan kami di media sosial. Jangka masa yang kami peruntukkan adalah 12 hari, iaitu 18 bulan 1 hingga 29 bulan 1 2021. Setelah mengiklankan di media sosial, kami akan mengikut pesanan daripada pelanggan. Jangka masa 4 bulan, iaitu 31 bulan 1 hingga 31 bulan 5. Setelah kami akan memulakan penjualan. Sekarang kami akan mendapat pesanan daripada 31 bulan 1 itu hingga 31 bulan 5, kami akan membuat jualan sesuai dengan tarikh itu, iaitu 31 bulan 1 hingga bulan seterusnya, mengikut pesanan jualan. Okay. Ini adalah catakan. Kita boleh tengok daripada pendaftaran perniagaan. Jangka masa Oktober. Permohonan pinjaman daripada Oktober sampai November.
Website kita tengok November saja. Boleh mentah-mentah Januari, pemasaran Januari. Setelah menerima pemasaran itu, seperti yang kita mengiklan tadi tu, pemasaran ia mengiklankan di media sosial. Setelah kami dapat pemasaran itu, kami buat penerimaan pesanan kan. Kami akan mula berjalan. Di sini penerimaan pesanan daripada Januari sampai Mei. Dan berjalan pun daripada Januari sampai Mei. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyerahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Samad. Nombor matrik 06 DKM 18F 2018. Saya akan meneruskan pembentangan slide ini. Okey, slide seterusnya iaitu dokumen sokongan. Ini adalah daripada yang syarikat kami apply, iaitu meletakkan nama Man Burger, apply daripada SSM, yang beralamat nombor 206 Taman Politeknik Nambi 71050 Port Dickson Negeri Sembilan, SSM. Nama perniagaan ialah Man Burger. No pengantaran 00318680A. Alamat utama seperti tadi, itu nombor 406 Politeknik Nambi 71050 Port Dickson Negeri Sembilan. Bentuk perniagaan perkongsian. Tarikh mula perniagaan 31 bulan 12 2020. Tarikh pendaftaran 1 bulan 12 2020. Status aktif. Maklumat pemilik perniagaan terkini yang bernama Muhammad Aiman bin Abdul Samad. Alamat kediaman sama juga, nombor 406 Politeknik, Jalan Politeknik Nambi 71050 Port Dickson Negeri Sembilan. Nombor telefon nombor kad pengenalan 000406050607, bangsa Melayu, jantina lelaki, kewarganegaraan Malaysia. Okey, slide seterusnya kami akan membentangkan ini adalah menu Man Burger. Ada nombor telefon dan boleh WhatsApp 0167954002, dan ada burger ayam dan burger daging dengan harga sekali. Benjo RM2, benjo special RM2.80, burger biasa RM2.80, burger special RM3.80, double RM4.50, double special RM5.50, triple RM7, daging sahaja RM1.80, cheese RM1.50. Special menu kami yang diolah daripada syarikat kami, burger rojak. Ini adalah special menu yang ada daging ayam, daging lembu, telur, sayur, sos. Akan dicampur sekali lah kiranya, dan letak cheese. Itu adalah menu special kami, yang beroperasi daripada pukul 7 petang hingga 1 pagi. Hari kami bekerja daripada Selasa hingga Ahad, Isnin cuti. Okey, slide seterusnya ini adalah maklum balas pelanggan. Maklum balas pelanggan daripada WhatsApp dan daripada IG. Alhamdulillah, feedback customer semuanya yang baik-baik dan mendapat pujian.
Dan daripada ini kita orang akan memperbaiki mana yang silap daripada servis, daripada semualah teknikal yang ada masalah. Okey, slide seterusnya ini adalah daripada page Man Burger di Facebook. Alhamdulillah mendapat sambutan yang agak terbaik dan mendapat feedback daripada customer dengan terbaik. Okey, ini sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Okey, Assalamualaikum.